Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini murid-murid 3 beta akan belajar tentang tolak pecahan. Minggu lepas kita dah belajar tentang tambah pecahan. Jadi hari ini kita akan pergi dengan tolak pecahan. Alright. Tanpa buang masa, kita terus pergi dengan macam mana kita nak menolak pecahan. Alright, katakanlah kita ada macam ni. Kita ada contoh. Kita ada 4 daripada 5. Kalau ikutkan kat sini, kita ada 4 daripada 5 pecahan ni. Sekarang ni kita akan nak tolakkan dia. Daripada 4 per 5, kita nak buang 3 per 5. Kalau ikut soalan ni lah, 4 per 5 tolak 3 per 5. Jadi ada 4 gambar, ada 4 bahagian daripada 5 yang melorek. Sekarang ni kita nak buang 3 daripada 5. Jadi apa yang saya buat, kalau daripada gambar ni, kita boleh keluarkan 3 per 5 ni. Sekali lagi, 3. Saya keluarkan semua ni. Saya alihkan 3 per 5. Nampak? So asalnya daripada sini 3 per, maksudnya 3 per 5 tu dalam kumpulan 4 per 5 tadi asalnya. Kemudian kita keluarkan 3 daripada 5 tu. Keluarkan 3. Jadi jawapan yang tinggal, kawasan berlorek yang tinggal adalah kawasan ni. Yang tu. Jadi kawasan tu yang tinggal adalah 1 daripada 5. Siap. Boleh? So asalnya ada 4 per 5 yang gambar sebelah sini. Lepas tu kita dah keluarkan 3, maka tinggallah 1 per 5. Boleh? Alright, kita teruskan dengan yang contoh seterusnya. Dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dia ada 7 per 10. Boleh? Kita nak buangkan 3 daripada 7 per 10 tu. So kalau tolak, kita kena buangkan kawasan berlorek. Kalau tambah, kita kena campurkan. Kita kena ambil, masukkan dalam supaya jadi lagi banyak. Jadi kalau tolak, kita kena singkirkan, buangkan daripada banyak, jadikan sikit. Jadi 7 per 10, kita nak buang 3 per 10 ni. So kalau ikutkan daripada 7 per 10, saya pun ambil yang terangkat sikit ni, iaitu sebanyak 3. Kemudian saya pun alihkan keluar daripada grup. Tertinggal pula yang tu. Tak apa. Alright, saya dah alihkan. Maka 3 dah terangkat dah. Dah disingkirkan. Jadi yang tinggal dekat sini hanyalah 1, 2, 3, 4. So dapat sini ialah 4 per 10. Ni 4, ni 10. Jadi ideanya begitulah. Daripada 7 per 10, kemudian keluarkan 3 ni. Keluarkan 3 ni daripada 4. Asalnya dia masuk dalam grup ni. Dan kita keluarkan dia. Dapat bakinya 4 per 10. Boleh Alright. Habis bahagian ni. Melibatkan lorekan. Kita dah pernah buat dengan tambah. Jadi rasanya tak apa masalah lah. Cuma kita kena pandai buang. Singkirkan mana yang kita nak tolakkan. Alright, sekarang kita pergi tolak dan permudahkan pecahan. Tolak dan permudahkan pecahan. Saya rasa dia terlari sikit tadi tulisan. Permudahkan pecahan. Alright, macam mana kita nak mudahkan pecahan? Jom kita tengok. Alright, first kali
Pertama sekali, kita boleh tolakkan secara manual, secara biasa. Okey, macam kita buat tambah, kalau tolak sama je, iaitu bawah ada kita jangan kacau. Kita tulis je 4 sama 4. Cuma atas je kita boleh tolak. Jadi 4 bawah tetap sama, atas tu kita akan tolakkan. So 5 tolak 3 dapat 2. Okey, 5 tolak 3 dapat 2. Lepas 5 tolak 3 dapat 2, 2 dengan 4 ni dua-dua ada dalam sifir 2. Ada dua-dua ni ada dalam sifir 2. Okey, kalau kita tulis tu punya sifir 2, 2, 4, 6, 8 kan. Dua-dua ni ada dalam sifir 2. Kita ambil sifir yang terkecil lah, sifir 2 ni, sifir yang terkecil. Jadi 2 tu yang keberapa tu? 2 tu yang keberapa? 2 tu yang pertama. Jadi kita boleh tulis kat sini 1 per 4 yang keberapa? 1, 2. 4 tu yang kedua. Jadi kita pun tulis sini 1 per 2. Boleh Sekali lagi saya ulang. Okey, kalau buat operasi tolak, kita kena tuliskan dia punya yang bawah ni, penyebut dia ni mesti sama. Okey, sama, kita dah boleh tulis sama je lah 4. Kalau lain nanti kita akan tengok kelas akan datang. Okey, sekarang ni sama-sama lah 4 dengan 4, tulis 4 saja. Sekarang 5 tolak 3. Daripada 5 tolak 3 tinggal 2. Jadi tolak dapatlah 2. Tapi kita boleh kecilkan sebab 2, 4 ni berada dalam sifir yang sama. Okey, kita tengok sifir antara 2 dengan 4, nombor yang paling kecil adalah nombor 2. Jadi kita boleh kecilkan nombor 2 tu dengan menggunakan sifir 2. So 2 yang keberapa? 2 yang pertama. So kita tulis ni 1. Okey, lepas tu kita buat per 4 tu yang keberapa daripada sifir ni? Yang kedua. Jadi tulis ni 1 per 2. Okey, siap contoh yang pertama. Okey, tak apa, kita buat lagi. Kalau kurang jelas, kita buat lagi beberapa soalan. Okey, 4 per 8 tolak 2 per 8. Okey, kalau ikutkan, pembawah semua sama. 8. Tu dia 8. Kan? Sama, tak ada masalah. Tulis je 8. Sekarang daripada 4, kita tolak 2. 4 tolak 2. So, 4 tolak 2 dapat 2. 4 tolak 2 dapat 2. Sekarang ni 2 dengan 8 kita boleh check dalam sifir 2. So kita pergi sifir 2, 2, 4, 6, 8. Kita tengok 8 ada lah kan. 2 pun ada, 8 pun ada. Jadi kita buat apa? Kita boleh permudahkan. So kita tengok sifir ni 2 yang keberapa kat sini? 2 yang pertama. Jadi 1 sini. Kemudian kita buat per 8 yang keberapa? 1, 2, 3, 4. 8 yang keempat. Jadinya dapatlah jawapan yang termudah ialah 1 per 4. Boleh? Jelas yang tu? Okey, kita last contoh yang terakhir. Okey, kalau yang kat sini kita gunakan yang terkecil, yang penyebutnya adalah sama, iaitu per dengan 10. Penyebut sama, per 10. Sekarang 9 tolak 5. 9 tolak 5. 5 dalam otak. 6, 7, 8, 9. Ada 4 kat situ. Jadi dapat 4. Bila kita tengok ni 4 per 10, kita tengok sifir 4. Yang kecil 4 kan. 4, 8, 12. Tak ada pula 10 kan.
Tak ada pula 10. 4, 8, 12, 16. Tak ada sifir 10 pun. Tak boleh kita nak kecilkan. Okey, tak boleh sebenarnya, tapi kita boleh tengok sifir yang lagi satu, iaitu sifir 2. Kita tengok sifir 2 ada tak 4 dengan 10. Kita pun buatlah. Kita buat 2, 4, 6, 8, 10. Ada. Kan? Ada sifir 10. Jadinya kita pakai sifir 10. 4 sini Aku tak perasan. 2, 4, 6, 8, 10. 2 ada, 10 pun ada. Jadinya 2 ni yang pertama, 10 ni 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima. Jadi kita pergi balik kita punya 4 per 10. So kalau 4 per 10, 4 yang ke 1, 2 yang kedua, 4 yang kedua, 10 yang kelima. Jadi kita boleh kecilkan ataupun permudahkan jawapannya. Kita akan dapat 4 tu yang kedua, manakala 10 tu yang ke 5. Sama macam kita buat tambah baru ni. Kita boleh permudahkan. Okay, yang penting tengok 4 dengan 10 ada dalam sifir apa. Kalau sifir 2, kita kecilkan pakai sifir 2. Kalau sifir 6, kecilkan pakai sifir 6. Kalau tak jelas, boleh ulang balik video ni, tengok beberapa kali. Okay, untuk awak selesaikan lah. Nanti ada kerja sekolah. Saya akan bagikan kerja tugasan. Alright, so sekarang ni kita nak buat 4 per 7 tolak 1 per 7. Jadinya kita kena faham, bila dia tulis sini 4 per 7, maksudnya semua sini ialah per 7. Per 7. Sini semua per 7. Jadi dia nak buang 1 per 7. Sekarang nak buang 1. Tolak 1 per 7. Dia tolak 1 per 7. So dia tolak 1, maksudnya dia pindah dia ke belakang sebanyak 1 kali je. Kalau dia kata tolak dengan 2 per 7, dia akan tolak 1, 2. Tapi ni 1 je, dia tolak 1. Jadi yang belakang daripada 4 ialah 3 daripada 7. So jawapan dia 3 per 7. Sama lah macam kita buat tadi pun boleh. 7 sama pun nombor 7. 4 tolak 1 dapat 3 pun boleh. Tapi kalau ikut garis nombor ni, dia akan tolak 1 je ke belakang. Dah tu. Dapatlah jawapan dia 3 per 7. Boleh? Alright, kita tahu contoh lain. Yang ni pula, yang ni susah sikit sebab dia ada benda yang tak bagi. So 5 per 6 kita akan tolakkan ke belakang berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi kita tolakkan 4. Dan bawah dia samalah sebab dia 6 semua. Jadi 4 per 6. Jadi sekali lagi daripada 5 per 6 ni tolak 1, 2, 3, 4. Sebab tu jawapan dia dari 4 per 6 daripada keseluruhan. Jawapan akhirnya ialah 1 per 6. Samalah ni. 1 per 6, 1 per 6. Okey, boleh? Okey, kalau boleh, kita boleh teruskan dengan yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir dia kata contoh kita kena selesaikan, iaitu tolakkan 2 per 5 daripada 1 per 5. Okey, tolakkan 2 per 5. Maaf Tolakkan 2 per 5 daripada 3 per 5 sebenarnya. Tolakkan 2 per 5 daripada 3 per 5. Maksudnya kita kena tolakkan nombor besar, tolak nombor kecil. Pecahan yang besar, tolak pecahan kecil. So sini kita akan ambil 3 per 5. 3 per 5 kita akan tolakkan dengan 2 per 5. Maksudnya kita kena susun balik lah. Jangan ikut sini 2 per 5 tolak 3 per 5, tak boleh. Sebab kecil tolak besar tak boleh. Kan? Ingat tak contoh cikgu buat dalam kelas lalu?
Kalau kecil boleh tolak besar? Tak boleh kan? Jadi kita ambil nombor besar tolak nombor kecil. So 3/5, walaupun dalam susunan ayat dia kata 25 daripada 35, tapi kita kena ambil nombor yang besar 3/5 tolak dengan 25. Dah tolak. So kita buat macam tadilah, penyebut sama dan 3 tolak 2 dapat 2. 3 tolak 2 dapat 2. Okey, siap. Yang terakhir, okey, lepas ni awak boleh buat. Nanti cikgu beritahu muka surat berapa dalam buku kerja. So cari beza 1/6. So maksudnya tolak tu buat operasi tolak lah. Beza ni pun nampak, perkataan beza pun kena guna operasi tolak. Macam mana buat operasi tolak? Kita ambil nombor besar tolak nombor kecil. Nombor besar ialah 5/6. Sekali 5/6. 5/6. Kemudian kita tolakkan dengan yang kecil 1/6. Jadi kaedah penyelesaian dia sama je, iaitu semua sekali per 6. Kemudian 5 tolak 1 dapat 5 tolak 1. Tinggal 4. Dan kalau boleh kita permudahkan lah. Permudahkan ni iaitu kita guna kaedah yang awal tadi. Kalau cuba cek 4 dengan 6 ni ada dalam sifir apa. So sifir 2, 4, 6 ada dalam sifir 2. So 2 ni yang pertama, 6 ni yang ketiga. Jadi dia nak 4 situ kan. So 4 tu yang kedua, 6 tu yang ketiga. Jadi jawapan dia 2/3. Okey, siap. Kita punya latihan atau contoh berkaitan dengan tolak pecahan. Alright, jadi kalau rasa tak okey, boleh tengok lagi 2-3 kali video ni supaya awak dapat faham dan boleh buat latihan. Lengkapkan latihan pada muka surat 61. Nanti saya akan tulis dekat dalam WhatsApp nanti. Okey, itu saja daripada saya. Ucapan terima kasih. Pastikan siapkan latihan. Alright, Assalamualaikum dan selamat mencuba. Bye-bye.